Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada pelayar-pelayar yang sempat hadir dalam kesempatan untuk kita berbicara tentang permasalahan dan isu semasa. Banyak saya terima hari ni. Sekarang aku masih ada lagi masuk macam-macam. Apa khabar Fuhui? How are you? You are the first one tonight. Dan Saudara Syukur Jamil, apa khabar? Saudara Roslan Muluk, Saudara Samsul Anwar, terima kasih hadir selamat malam bersama ya. Saudara Man JB, mana gambar Man? Tak nampak gambar ini Man? Man tak ada gambar. Saudara Hamidah Ahmad, salam. Gambar kemudian Man lambat gambar ni, tak tahulah kenapa. Saudara Harimau Berantai, saya kalau Man ni saya suka. Saudara Syaf of Spring, terima kasih Syaf. Lama tidak memusingkan mulut saya dan bibir saya, Syaf. Saudara Amran Amnah, Nah Yusof Zainal, Harun Shoaib, Man, gambar tak ada Man. Pak Chu, Mustafa Ilyas, Saudara Pak Aziz, apa tu Man, 2021, ada sertifikat Man. Saudara Ma'asir, Syarifuddin Syari, Nur Azwa, Edi Nur, apa khabar Edi? Terima kasih. Memang kena hack selalu, nak buat macam mana, tak mengapa. Kalau saya bila siaran saya terkendala, saya akan teruskan juga dan saya boleh baca, saya boleh tatap selepas ini ya. Gitulah nak macam mana Saudara Samsudin Makzin, Saudara Poteh Osman, Saudara Rosnin Kurungot. Sebab kita hanyalah insan biasa yang tidak mengetahui dunia gadget-gadget baru ini. Jadi kadang-kadang bila kena hack itu tak boleh nak buat apa. Sebab itu saya minta saudara kalau boleh share. Lagi ramai saudara share, ramai dapatlah benda ini menjala. Supaya apa, kalau hack pun orang ni boleh dapat, orang ni boleh dapat dan dia tak berterusan. Itu pandangan saya tak apa tahu sangatlah. Sebab itu saya minta kalau boleh share like. Let us fight. Kita fight dengan jekom-jekom ni. Saya bukan mampu seorang, saya perlukan saudara-saudara semua untuk share dan like supaya mereka dapat melihat bahawa bukan saya seorang, bukan saudara saja, ramai ribuan yang mahu mendengar pencerahan. Kita bukan nak memaki haman orang, kita menjelaskan keadaan. Jadi mereka tidak mahu mendengar nak buat macam mana. Mereka masih lagi beranggapan bahawa dia in the denial syndrome. Saudara, baik, saya tak dapat santuni satu persatu. Jadi saya harus terus memberi pencerahan. Masa itu emas saudara ya. Hari ini 16 Syawal. Dah lebih setengah bulan saudara kita meninggalkan Ramadan. Terima kasih Saudara Aiman Muhammad, terima kasih Saudara Awi. Hari ini hari Khamis 27 Mei. Laporan COVID-19 amat menakutkan. Sebab hari ini terus meningkat lagi. Semalam 7,478. Hari ini sudah meningkat 7,857. Hampir 8,000. Tak kena gaya ni kalau besok naik lagi 2,000 ataupun 10,000 lah jawabnya ya saya. Dan jumlah keseluruhan sudah 541,000, lebih setengah juta. Dan mengundang kematian hari ini saja 59 kematian. Jumlah yang telah pun kembali ke rahmatullah, ke pangkuan ilahi adalah 2,491. Di negeri-negeri, di Perlis nampaknya ada susut sedikit, tak banyak. Semalam 8, hari 6. Di Kedah susut sikit susutnya, tak banyak. Semalam 542, hari ini 441. Mana lebih kurang 101 saja susutnya ya. Di Pulau Pinang susut juga, semalam 420, hari ini 365. Anak-anak mami ke, anak-anak combi ke, duduk rumah, tak payah nak keluar, tak payah nak pergi cari nasi kandak dulu. Rest dulu dalam masa kita perintah berkurung ni. Ini bukannya PKP ni saya rasa. Saya ni PKPD itu perintah berkurung lah total. Di Perak juga turun susut 264, daripada 264 kepada 228. Cuma masalahnya di Perak, di daerah Manjung sudah pun dilaksanakan PKPD. Perintah Kawalan Pergerakan D itu maksud darurat gaya. Tak boleh bergerak langsung. Iaitu di kawasan daerah Manjung, di Setiawan, ni kampung Temal tu. Aduhai, saudara semua duduk rumah. Tak apa, santuni teman. Ramai-ramai kita bercerita, kita berborak, kita melabun sambil-sambil minum teh tarik ataupun kopi O. Kalau ada serak-serak kuih-kuih dulu tu memang sedap kuih lama tu saudara ya. Di Selangor tak menapeh teman.
Semalam 2,455, hari ini naik lagi 2,675. Sudah 177,000 warga Selangor yang dijangkiti wabak virus corona. Begitu juga di Wilayah Persekutuan ada susut. Semalam 760, hari ini 561. Di Putrajaya juga susut. Semalam 29, hari ini 12. Masih dikekal 2 angka. Alhamdulillah. Begitu juga di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tapi tak begitu cantik. Dia punya gelembungnya tak cantik. Kerana semalam 370, hari ini 353. Kurang sikit sangat. 3 hari lepas di Negeri Sembilan 410. 4 hari lepas 329. Dia meningkat daripada 5 hari lepas. 5 hari lepas 209. Hari ini naik 300, 400. Turun sikit sangat turunnya. Dan kita berharapkan supaya besok Negeri Sembilan akan terus menyusut. Mudah-mudahan kita berdoa. Itu saya dapat saya lakukan. Kita berdoa. Tetapi di Melaka dia naik sedikit. Semalam 230, hari ini 234. Artinya tidak ada kelegaan di Melaka, ya. Saya mengharapkan Melaka tu daripada 230 dia turun pada 160 ke. Rupanya naik lagi 234. Di Johor susut pun sama juga gelembungnya. Tidak tinggi, tidak banyak turunnya. Semalam 587, hari ini 549. Iaitu jadi 38 saja berkurangannya. Semalam 587, hari ini 549, 3 hari lepas 600. 4 hari lepas 400. Begitu keadaannya. Gelembung di Johor, di Negeri Sembilan, ya, di Kedah, di Pulau Pinang, masih lagi gelembung yang tidak begitu baik. Jadi hanya dapat kita lakukan adalah dengan penjarakan sosial dan duduk di rumah. Kita bukan ada airborne, bukan kuman itu bukan airborne. Bila kita bersentuhan dan bila kita keluar rumah membeli barang dan sebagai keperluan, stay safe. Ini Syarifudin Syahri. Iaitu kita sentiasa menggunakan sanitizer ataupun bersabun. Ya, together at home, kata Syarifudin Syahri. Betul tu, Saudara Khairul Anwar. Dan di Pahang, nampak gayanya gelembung di Pahang sudah mula meningkat. Pahang lebih gerah meningkat balik. Sebab semalam 171 ada penurunan daripada 211. Tiba-tiba hari ini dia naik balik. Itu gelembung di Pahang. 238. Begitu juga di Terengganu. 2 hari lepas 268, dia turun 170 lebih, 177, kemudian naik balik hari ini 282. Ada gelembung yang tidak begitu cantik. Dia walaupun memanglah dalam graf dia cantik, tetapi tidak cantik untuk kesihatan kita. Kita warga harmonis, warga cinta damai, kita mahukan segeralah agar wabak ini beredar daripada bumi tercinta ini. Itu di Terengganu dan di Kelantan, Saudara Azmi, amat menggerunkan. Sebab di Kelantan hari ini adalah yang tertinggi kedua daripada di Kelantan, daripada Selangor. Sebab di Kelantan dia punya gelembungnya memanglah saya katakan gelembung yang tidak begitu baik. Iaitu semalam 547, 3 hari lepas 425, sebelum itu 451. Dia 451 dia turun 425, kemudian dia naik balik 547 dan hari ini terus meningkat. Dia terus meningkat kepada 754. Ini di Kelantan. Mek, cik jaga anak-anak, cik. Sayang-sayang berlaku. Awet, jangan duduk keluar rumah. Duduk rumah, tak payah cari laptop. Tak payah cari makanan dekat pasar tu. Sabar 2 minggu nanti. Kalau okey, selepas ni esok carilah sangat-sangat makanannya. Saya tahu warga Kelantan dia suka makan di luar. Memberi makan. Cari kalau di Kota Baru tu titik serati ke, ini nasi kawah serati. Memang sedap makanan di Kelantan, banyak makanannya. Tapi untuk saat ini sabar dulu. Nak cari akuk ke, nak cari Cik Mek Molek ke, nak cari lopak tikai ke, sabar Mek untuk 2 minggu ni. Kita bagi keadaan reda sikit. Baru dah nak cari laptop ke, nak cari gaponya, carilah lepas tu. Di Kelantan, di Sabah dia turun sikit. Semalam 229 ni dari sini tapi hari ini 217. Jadi artinya lebih kurang dalam 8 saja susutnya. Di Labuan tidak begitu baik. Sebab selama hari ini di Labuan itu dia terkenal dengan double digit. 3 hari dia ratusan. Hari ini dia naik balik daripada 49, dia melompat terus kepada 170. Dan tentulah yang amat tidak menyenangkan saya melihat warga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang berada di Sarawak.
gelembung di Sarawak itu memang gelembung yang cukup menggerunkan. Kerana mula-mula 749, kemudian dia turun 663, dia turun 530, dia turun lagi 513. Jadi 3 hari dia turun, dia susut. Kemudian semalam dia naik 640 dan hari ini dia terus menongkat kepada 772. Jadi ini keadaan di Sarawak. Jadi teman-teman di Sarawak berhati-hatilah. Ya, saya tak tahulah, mungkin yang tinggal di kawasan Rumah Panjang tu mereka tidak dapat mendengar siaran saya ini. Tapi berpesan-pesanlah. Kita saling berpesan-pesan kepada teman-teman kita, saudara kita di Sarawak itu supaya menjaga kesihatan, jaga kebersihan diri. Tambahan pula sekarang ni musim hujan. Saya dah pesan, kalau musim hujan, virus corona ni lebih mudah merebak. Ini bukan soal varian India ke varian Brazil dan sebagainya. Tetapi ini bagi saya adalah COVID-19. Sekarang catatan saudara, 3 hari dulu di Filipina, rakyatnya, jumlah keseluruhan rakyat di Filipina adalah 110 juta. Tetapi jangkitan virus corona cuma 3,972. Di Indonesia, rakyatnya 270 juta. Dan jangkitan overall di Indonesia adalah 5,060. Sementara di Thailand dengan rakyatnya sejumlah 70 juta, jangkitannya cuma 3,226. Dan Vietnam yang mempunyai rakyat sejumlah 100 juta dan jangkitannya cuma 5,561. Tetapi kita di Malaysia ni, negara yang kecil, jumlah penduduk yang sedikit, bukan banyak, kita cuma ada 32 juta saja. Tapi jangkitan kita 3 hari lepas sudah mencapai 7,289. Artinya kita ni tertinggi di kalangan negara-negara Asia, negara-negara ASEAN. Malahan mengikut laporan dunia, kita ni yang kedua di belakang India. Ini yang menggerunkan kita. Jangan izinkan virus COVID-19 ini menghancurkan ekonomi kita. Dan jangan izinkan agar warga kita ini lepas seorang-seorang hilang di muka bumi ini. Bersamalah kita berusaha untuk menjarakkan penjarakan sosial, menjaga kebersihan. Let us fight for this. Ya, Saudara Datuk Yusof, Datuk Yunus. Asyik sangkut-sangkut, Masya Allah. Ini sebab itu saya katakan tadi, kita caranya kalau saudara untuk kita menentang mereka yang melakukan sangkut apa semua kacau lain kita ini, masuk ramai-ramai, kita pilih share like ni, akhir-akhir tangan letih lah. Ya suruh ni, kau ingat, teruskan pencerahan Datuk untuk kebaikan kita bersama. Ya Rasulin, ini di Sabah. Terima kasih Saudara Man. Okey, itu laporan tentang COVID-19. Nah, cuma juga kita agak hairan sebab apabila saya dengar Kerajaan Negeri Johor kata nak beli sendiri vaksin. Kerajaan Negeri Sarawak pun kata nak beli sendiri. Kerajaan Negeri Selangor pun nak beli sendiri. Kerajaan Pulau Pinang nak beli sendiri. Mana pergi duit sampai 3 bilion tu? Peruntukan dah diberi kepada Kementerian Musti, Ministry of Science. Apakah benda ni? Tak ada. Ini menimbulkan persoalan. Sebab itu saya terima saat ini last hari, lebih kurang dalam 10 minit, 5 minit sebelum saya buat live ni. Kawan bertanya, wah banyak ni duit-duit yang lebuh ni. Saya melihat apabila kalau Pulau Pinang menempah sendiri vaksinnya, Selangor tempah sendiri vaksinnya, Johor pun nak beli sendiri vaksinnya. Jadi artinya sepatutnya untuk 28 juta warga, saudara. Bukan untuk 100 orang, bukan untuk 1 juta. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, dos yang ada lebih kurang disediakan kononnya tempahan untuk first. Ini first come first serve, adalah 1 juta. Sedangkan yang memohonnya adalah 10 juta. Kita nak 28 juta, kau dah tempah, duit dah bagi. Duit dah ambil daripada kantong negara, peruntukan diberi daripada bajet yang lalu, 3 juta, 3 bilion. Dan kemudian katalah ada tambahan 2 bilion lah, 5 bilion. Saya tak mau campur itu. Tapi saya asasnya adalah 3 bilion ini. Kalau dengan wang 3 bilion ini, kenapa masih lagi kerajaan negeri terpaksa menempah sendiri-sendirian? Ini persoalan. Jangan sampai orang mengatakan, wah banyak sangat kena balon duit ni. Nah, ini soal anda nak buat untung ke, nak berniaga dan semua. Itu soal anda lah. Tapi jangan anda membuat keuntungan dari penyiksaan yang dialami oleh warga. Sebab itu saya katakan, nak buat duit lah. Tapi jangan buat duit di atas air mata rakyat. Jangan. Saya tak menuduh. Tetapi kalau keadaan begini, bila saya dengar laporan, yang dapat 1 juta, sedangkan yang minta 10 juta. Kemudian, stoknya terhad. Jadi, vaksin yang berjaya ditempah oleh pemohon adalah 1 juta.
Jadi 9 juta lagi ni gagal mengikut dalam sistem yang ada. Ni keadaan macam mana ni? Macam mana kamu mengendalikan satu permasalahan negara? Ini we are at war. Saya dah cakap semalam, kemarin saya dah katakan. Kita sekarang ni berada di tengah-tengah peperangan. Dalam saat ini jangan fikir tentang diri anda. Okey, kalau mereka nak buat duit apa semua, jangan lupa. Nanti apa kifarat nanti. Akhirnya anda pula dijangkiti oleh virus corona. Jangan ingat anda baik dengan vaksin apa semua ni, dia tak datang. Ini nak cari duit banyak mana pun sabar-sabarlah. Bagi saya berpada-pada lah. Kita dah ada duit beratus-ratus juta pun, kita nak makan banyak itu juga. Perut kita boleh tampung ke untuk makanan yang berjuta-juta ni? So, saya tidak menuduh, tetapi kalau begini melihat, jika tempahan untuk stok terhad 1 million, 1 juta vaksin yang berjaya, sedangkan habis dalam masa yang singkat. Jadi maksudnya sekarang ni, itu yang berjaya, sudah bagaimana yang lain? Dah berapa bulan dah kita tempah ni? Ini bulan 11 tahun lalu. Takkan nak sampai setahun baru vaksin semua sampai. Bagi saya lah, untuk kita membeli barang, bagi duit dapat barang. What's so special? Bagi duit tak dapat lagi. Tertunggu-tunggu. Jadi anda nak kacau, saya takut pulanglah dapat masalah. Ini saya marah bila melihat perkembangan ini COVID ni seolah-olah ada pihak, seolah-olah saya tak tuduh. Persepsi orang seolah ada pihak yang mengaut keuntungan. Dan mengaut keuntungan daripada kantung negara yang sepatutnya digunakan untuk merawat rakyat. Jangan kita mengambil keuntungan daripada penderitaan rakyat. Itu basicnya. Saudara, jadi pula lah saya nak marah. Saya marah lah. Saya cuma memperingatkan. Saya tak menuduh. Ya, saudara. Sebab ini cerita vaksin ni macam-macam saya dapat. Kalau nak ikutkan yang masuk dalam war, saya macam-macam. Macam-macam. Sebab saya kadang-kadang mungkin kelemahan. Tetapi bagi saya, apa-apa pun ternyata the minister fail. Menteri yang menjaga mesti gagal untuk menangani pembelian vaksin yang diamanahkan kepada kementerian anda. Walaupun sepatutnya seperti biasa diletakkan di bawah Kementerian Kesihatan. Ini tidak. Diberi khusus kepada Kementerian Sains dan Teknologi. Ini jadi masalah. Tak apa saudara, kita lupakan soal itu. Nanti habis dada ni. Bagai nak ketak sini, geram. Saya tak nak menuduh sesiapa. Jadi kita mengharapkan kalau mereka ada niat untuk melakukan keuntungan, sabar dulu. Ada cara lain lagi. Negara kita ni kaya, sabar. Saudara? Negara tengah berperang. Baiklah saudara, ini tazkirah pendek daripada Abu Darda dari Nabi Muhammad SAW. Baginda bersabda, barang sesiapa membela harga diri saudaranya sesama muslim, iaitu mempertahankan kehormatan dan maruah mereka, maka sudah menjadi hak Allah untuk menghindarkannya dari neraka pada hari kiamat. Sebab itu saya tak suka nak menuduh, nak mengata itu semua. Kita sepatutnya membela apa yang berlaku pada Datuk Seri Tajuddin, kena singkir, kena pecat 24 jam. Kita bukan nak membela apa semua, tapi kita kalau boleh jangan sampai maruah mereka itu. Jadi kita mesti membela. Kerana jadi ini hadisnya hadis hasan. Jadi menjadi pelajaran, menjadi kewajipan seorang muslim mempertahankan kehormatan dan maruah diri saudaranya yang diketahui seorang yang baik jika dizalimi oleh orang lain. Jadi sebagai muslim, apabila kita mengetahui ada dalam kalangan umat Islam dizalimi hak mereka, seperti di Palestin misalnya, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk membantu mengembalikan kehormatan dan hak mereka dengan apa jua yang kita mampu, seperti sumbangan wang serta doa. Paling-paling tidak pun kita berdoa kepada Allah SWT supaya segerakanlah mengembalikan maruah harga diri warga Palestin, maruah sahabat-sahabat kita yang tercemar. Saudara, ya? Kerana orang yang mempertahankan kehormatan dan maruah diri saudara muslim yang lain, nescaya Allah akan menghindarkannya daripada api neraka pada hari kiamat. Ingat saudara. Saya harap saudara kita dapat sedikit iktibar. Baik saudara, itu tentang tazkirah pendek saya malam ini. Now kita masuk bab e-commerce. E-commerce saudara, jangan lupa kalau saudara ada produk, berhubunglah dengan Azhar. Memang sekarang ni Azhar tengah sibuk sekarang ni. Maklum sajalah akaun dia kena hack. Siapa hack akaun dia tak tahu, kesian tengok dia. Jadi saudara boleh berhubung dengan Azhar 011 330
41-241. 011-330-41-241. Jadi saya bila berumur dengan Azhar ni, jangan lupa rendang tok, itu produk ibunya, ataupun bahulu berdal, kita orang Perak ni. Dan dia ada ini haruman segar yang wangi, iaitu bakor yang dibakar daripada bara tu, keluar asap yang wangi semerbak. Jadi aroma bilik kita, aroma rumah kita, macam malam ni malam Jumaat, disunatkan untuk kita membakar setangi. Waktu tu dulu kemian, ataupun ini bakor. Bakor ni produk, ini kayu-kayu gaharu yang menjadikan bilik kita ni wangi aromanya. Dan saya rasa Azhar ni dia kena hack, kerana dia punya Facebook, dia mungkin letak harga. Sebenarnya harga tak boleh disebut dalam ini perjanjian kita dengan Facebook. Facebook nanti mungkin dia keluar ke kita daripada halaman dia. Kita mengiklankan produk mengharga tak boleh. Iklankan sebut produk boleh. Tapi dengan tunjuk apa semua, senarai apa macam kedai pula, itu tak boleh. Mungkin Azhar dia terlupa yang itu agaknya. Mungkin. Ataupun kena hack dengan orang lain. Dan Azhar juga mempunyai satu produk baru lagi. Itu produk baru. Ini sebenarnya produk ini dah setahun orang bercakap. Setahun sejak wujudnya penyakit virus corona ini, sebahagian daripada upaya kita, iaitu ini perubatan tradisional Arab, tradisional masyarakat Timur Tengah, iaitu herba penawar virus Sumek, SUMAC, virus Sumek. Sebab itu halaman saya tak tunjuklah apa semua ni. Harga pun tak boleh. Telefon dia tanya berapa harga. Saya tak boleh memberi pencerahan sebab ini perjanjian kita dengan Facebook. Kita tak boleh mengiklankan produk kita, melainkan kita membuat kontrak yang lain yang kita nak mengiklankan barang kita. Saya cuma mengwar-warkan produknya, itu produk virus sumat, iaitu sejenis herba. Dia macam zafran, tapi zafran warna dia kuning. Kalau buat nasi minyak ke, nasi biryani ke, dia gunakan zafran. Tetapi ini virus dia panggil ni herba sumek ni, dia warna merah. Kalau tengok tu memang macam cili. Itu baik untuk penawar kepada kalau ada penyakit virus corona dan penyakit-penyakit yang lain. Kerana khasiat sumak ni, dia di asalnya di Timur Tengah saudara, itu di Turki. Bukan produk negara kita, tak ada tu. Jadi ia mengawal kandungan gula dalam darah. Kemudian ia kaya dengan antioksida, mengurangkan kadar kolesterol, dan digunakan secara tradisional oleh warga Timur Tengah, orang Arab, untuk kesihatan wanita. Kemudian dia membantu menguatkan tulang. Kemudian dia tinggi vitamin C. Jadi antara saya tengok laporan dari doktor-doktor yang tersiar dalam laman saya, antara badan kita, kalau kita ada vitamin C yang kuat, jadi virus corona ni tak dapat bertahan lama. Jadi antara fighter yang kita ada ialah vitamin C. Jadi ini sumek ni, herba sumek, dia kaya dengan vitamin C dan mengurangkan kesakitan otot dengan keizinan Allah SWT. Kalau saudara memerlukan produk ini, berhubung dengan Azhar 011-330-41241. Jangan minta dah keluar dalam Facebook. Dan Facebook memang dah kena hack lah nampaknya. Orang lain buat hack pun tak tahu lah kita. Sebab ini produk ini memang setahun dulu dah ada orang bercakap soal ini. Ataupun saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah kalau saudara ada produk-produk yang lain, iaitu kalau Siti Farehah ni jangan lupalah, selain daripada saudara nak mewawarkan produk saudara, Siti Farehah ni dia terkenal dengan dendeng manis Siti Farehah. Jadi tadi pun saya tengok dia ada pengantaran. Dia kata macam mana sesibuk ni, dia kata masih ada lagi, boleh dihantar melalui kurier dan sebagainya. Jadi saudara bolehlah menelpon Siti Farehah 017-711-4300. Dendeng manis Siti Farehah. Jadi itu untuk makan nasi, cicak dengan roti dan sebagainya. Ataupun kalau saudara yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, saudara memerlukan, tak payah pergi kedai, tak pergi pasar, harga pun murah, produknya, barangnya, buah-buahannya begitu segar daripada luar negeri, sedap. Hari ini pun saya ada tadi, dia bekalkan saya buah mangga manis, semanis madu. Boleh berhubung dengan saudara Syauqi
012 357 5703. 357 5703. Dan jangan lupa saudara, Tokoh Jamu Kemaman. Ini produk sahabat saya. Saudara Zul, Tokoh Jamu Kemaman. Zul boleh dihubungi 019 917 0449. 917 0449. Hari ini dia ada produknya iaitu VCO Nuvera. VCO Nuvera ini adalah virgin coconut oil. Ini untuk membantu merawat kulit seperti psoriasis, eczema, dermatitis, membantu menguatkan gusi melalui proses kumur. Kita kumur dengan ni, kemudian membantu rawatan stroke, iaitu angin ahma, menguatkan tulang dan osteoporosis, dan minyak selusuk untuk ibu mengandung. Kalau ibu mengandung ni, dulu kita adalah bini kalau tak silap saya, almarhumah wan saya, nenek saya tu, dia akar Siti Fatimah. Rendam dalam air itu kembang, itu baik untuk wanita yang mengandung nak salin sebagai air susu. Dan jadi minyak ini sudah dijadikan sebagai minyak susu untuk ibu mengandung dan mengurangkan stretch mark, iaitu ketegangan pada kulit perut, ya, dan membantu masalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol, kalau jantung. Ini bukan ubat saya, ini adalah makan tambahan. Saya nak beritahu ini makan tambahan. Saya tidak ada authority untuk mengatakan ini ubat, tak boleh. Dia mesti ada cop daripada Kementerian Kesihatan. Ini sekadar makan tambahan yang rawatan secara tradisional. Ataupun ada pun ulcer, dan boleh diminum ataupun disapu pada kulit yang luka-luka dan pada rambut untuk melebatkan rambut. Berhubunglah dengan saudara Zul, Tokoh Jamu Kemaman 019 917 0449. Jadi kalau siapa memesan ini Nuvera minyak kelapa dara ni, saudara, dia memberi percuma oleh-olehnya iaitu minyak gamat untuk melegakan lenguh, sendi, luka kecil, gatal-gatal dan kembung perut. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul, Tokoh Jamu Kemaman 019 917 0449. Okey, itu e-commerce kita. Now kita masuk Salam Impian Monatorium dan kumpulan wang simpanan kerja RM10,000. Ingat saudara, jangan salahkan saya apabila kita melihat kalau negara berbelanja tanpa had, tanpa diizinkan oleh parlimen dan sebagainya, tanpa ada cek dan imbang, negara kita boleh muflis. Sebab itu kita menuntut supaya parlimen segera diadakan persidangan, sebab kita melihat cara kerajaan berbelanja ini menyeramkan. Soal nak berbalah dengan mantan Perdana Menteri Tun Sri Najib, itu Menteri Kewangan, itu terpulang anda. Tapi cara mereka membuat pinjaman dan pinjaman, meminjam, dan ke mana kita nak pergi, ya saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini, apa yang saya katakan semalam ialah untung secupak, ruginya segantang. Saya tahu ini peribahasa daripada kawan sahabat saya, Datuk Halim. Dia orang baik, dia orang bagai Datuk. Dia pandai banyak benda-benda, kadang-kadang dia beri pandangan, beri pencerahan kepada saya. Cantik. Saya tengok untungnya secupak, ruginya segantang. Fahamlah saudara, ya, dapat sikit, rugi banyak. Itu bahasa kasarnya. Sebelum saya memberi pencerahan, sebelum saya memberi pencerahan, saya nampak tadi Suwadi pun masuk dalam ni, masuk dalam terabu dah lain kita ni. Kita santun ni dulu pula pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Terima kasih Pak Nazil daripada Perlis jauh tu. Tapi Perlis dah turun dah dia punya ini COVID-19 ni. Kata Pak Nazil, kutip pauh 101. Saya kata saya suka pembayang maksudnya. Kutip pauh 101. Pakat-pakat makan di titi. Yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati. Ini dia mengingatkan, dia berpesan kepada kita, yang jauh itu waktu. Kadang-kadang kita tinggalkan waktu yang lalu, masa silam, terlalu jauh dan kita tak dapat kembali lagi. Dan kita tak tahu 10 tahun, 5 tahun mendatang, apakah ada masa, kita tak tahu. Tapi yang pasti, kata Pak Nazir, yang dekat itu adalah mati. Pantun kedua, kata Pak Nazir, setelah dikerat kayu di tanah, Pak anda berehat selesa. Yang berat itu amanah, yang mudah berbuat dosa. Saudara, memikul amanah itu bukan satu benda yang mudah, ya. Berat saudara. Tapi nak buat dosa mudah sangat. Hari ini saudara maki saya, Jekom hack saya, anda buat dosa lah, tanggunglah sendiri.
Ada masa kita sini juga mereka. Ya, ada panik. Ada rancangan masuk memburuk-burukkan UMNO supaya rakyat membenci UMNO. Rancangan ini, cik, sila ambil perhatian pimpin UMNO. So, dah ada panik. Ini memang telah dilakukan dari dulu lagi. Saya dah sabar malam mengingatkan teman-teman. Tapi kadang-kadang orang tak ambil tahu, tak ambil kisah. Kita ni maklum sajalah, saya bukan presiden, saya bukan majlis tinggi, saya bukan ketua bahagian. Saya lah rakyat biasa, saya sebagai pemerhati, penyambung lidah rakyat. Saya dulu, saya bekerja dengan usaha Melayu dulu, penyebar fikiran rakyat. Saya menerbitkan akhbar Suara Rakyat. Jadi saya akan meneruskan apa saja yang saya suarakanlah suara rakyat. Jacob nak kacau, kacau lah. Bagaimanapun saya ingin beri peringatan kepada saudara. Ya, ini sebab ini tadi pun seorang peguam telefon saya, dia kata berikan peringatan. Dia kata mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke dalam channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab ke atas komen-komen diberikan oleh pembaca ataupun atas suntingan tersebut. Ya. Bagi kes serius ICU yang hari ini, dan perempuan datang kes serius ICU berlaku Datuk Seri penipuan data kes virus. Tak apalah, itu terima kasih saudara memberi pencerahan. Saya tak sempat baca sebab saya kena beri peringatan dulu saudara, ya. Jadi kepada mereka yang memberi pandangan untuk kita berbicara, berbincang. Kadang-kadang saya telajak waktu, hari ini terpaksa panjang lagi ni, mungkin panjang. Walaupun saya diizinkan untuk 1 jam saja, tapi tak apa, mungkin terlajak 10 minit, tak apalah. Sebab ini setiap apa yang anda dengan saya, okey. Tengok lain tu, memanglah keadaannya. Sebab itu tak apa saya cakap pelan-pelan saja. Kemudian cuma saya minta basic prinsip kita berhujah dalam line dalam halaman saya ini, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan kita merasakan cakap kita saja orang kena dengar. Kalau orang pantang, orang tangkas cakap kita marah. Tak boleh. Sebab itu saya tak marah. Kadang-kadang saya tengok malam saya santun macam-macam, orang kata saya macam-macam. Tak apalah. Saya tahu kadang-kadang ini bukan daripada warga UMNO. Mungkin mereka daripada parti lain. Mereka marah. Marah-marah lah. Ada yang kata orang tua tak sedar diri. Ada yang kata suruh saya cepat mati dan sebagainya. Terpulang pada saudara. Ini negara demokrasi. Cuma saya tidak ada cakap lebih daripada itu. Bagi saya yang paling penting adalah untuk kita menyantuni permasalahan negara, untuk sama-sama kita fikirkan bersama. Sebab saya tengoklah, ini nukilan hati sahabat saya Datuk Ramon Bakar. Saya ingin menyatakan kepada saya, ini santunan daripada nukilan hati beliau. Dia kata kalau-kalau lah. Ini yang ditakutinya, kalau-kalau. Ini bukan betul jadi. Dia fikir kalau-kalau lah, dia kata tiba-tiba saja pengarah kesihatan masa dia cakap dan tidak akhbar, dia kata maaf, saya undur diri, saya surrender. Sambil itu dia tolak mic. Lepas itu doktor-doktor pun ikut sama. Dan doktor pun kata maaf, kami pun undur diri, kami surrender. Sambil buka order EPE. Lepas itu, ini kalau-kalau bukan terjadi betul. Ini kalau-kalau. Lepas itu semua frontliner, jururawat, pembantu perubatan, pembantu lab, semua media staff, medical staff pun ikut sama. Mereka bercakap maaf, kami semua undur diri, kami surrender. Kemudian lepas itu pihak polis pun yang buat sekatan apa semua betul, kami give up. Okey, sampai dia kemah-kemah kon apa semua tu, kemah-kemah dia tinggalkan. Lepas tu kita sakit, simptom macam mana? Kita batuk, kita sesema, sakit tekak, berair hidung, nak pergi ke mana? Dan mereka pun kata, okey, awak berehatlah dulu. ICU dah penuh, ward pun dah loaded. Jadi pusat kuarantin pun padat. Awak baliklah rumah. Mereka pun surrender. Habis-habisan nak jadi apa jadinya? Resources pun habis. Jika masa itu berlaku, kalau itulah berlaku pada kita, ke mana kita nak mengadu? Inilah yang dikhawatirkan oleh sahabat saya, Datuk Ramon Bakar. Sebab dia kata dia duduk menung-menung suara, dia kata kalau-kalau. Minta jangan terjadi begitu. Sebab kita yakin bahawa perjuangan masih belum selesai. Kita yakin pada usaha murni Tan Sri Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, dan kaki tangan dan frontliner yang ikhlas. Mereka ikhlas bertarung di medan perjuangan untuk membantu warga kita yang dijangkiti virus corona. Sebab itu saya marah kalau ada pihak lain yang dilihat
Mau mengambil keberuntungan daripada pengorbanan orang lain. Ini yang kita tegur ni. Jadi menteri ni bagi tahu pada anak buah. Sebab rakyat dah bercakap, beli katil, beli blanket, beli tu, beli ni apa semua tu. Berapa untungnya? Sepatutnya dalam keadaan sekarang ni tak usah fikir soal keberuntungan. Apa yang kita ada sepatutnya kita dermakan. Jadi kalaulah apa yang dikuatiri oleh Datuk Rahman Bakar ni, kalau lah kali Farhan ni kata kami pergi bab lah macam ni, kami di hadapan, faham sajalah anggota polis yang berada di lapangan, berpanas, berhujan, lepas tu kena marah. Mereka melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan, minta cek, ada pas ke, ada kelulusan ke, mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Mereka juga terdedah kepada ini serangan COVID-19. Dan sebab itu saya harap teman-teman yang ada kereta kalau bawa, kalau berbaris, hormatilah mereka. Apalah salahnya kita berhenti sekejap di tempat pemeriksaan dekat Lebuh Raya tu, dia tahan, kita cakap selamat pagi cik, sihat cik. Berilah mereka semangat, santuni mereka. Jangan kita tengok apa ni kerja lain cakap aku je. Ini semua adalah cakap-cakap yang negatif, yang meletakkan semangat mereka, membuatkan mereka lemah semangat. Mereka berada di lapangan nak jaga keselamatan kita, nak jaga keselamatan negara kita. Ya saudara, jangan saudara pandang enteng sama ada mereka daripada UTK ke, sama ada mereka daripada rela ataupun pasukan tentera kita, anggota polis yang berada di lapangan di setiap sekatan jalan raya. Bukan mudah saudara. Saya tengok dalam tape tu dah apa, dia dekat dengan hutan, tak kira siang atau malam. Kalau saudara hebat sangat, cubalah. Berada di sekitar lalu lintas tu pukul 12 malam atau pukul 1 tengah malam. Berani. Saya tobatlah. Saya tak berani. Kita ni penakut juga. Tapi mereka tidak peduli semua tu. Mereka tinggalkan anak-anak, sanggup meninggalkan keluarga di rumah. Dan mereka berjuang. Dan kita pula marah kepada dia. Ini tak patut saya. Sebab itu saya lihat kadang-kadang kalau ada orang yang bila polis soal siasat, kenapa, nak ke mana dan sebagainya. Saya tahu nak pergi sana, pergi sini. Memang kalau dekat-dekat dengan saya, saya penyapak aja. Tapi kita minta abang-abang polis kita ni sabar-sabarlah. Inilah dugaan. Mereka berjuang. Begitu juga saya lihat di hospital Sungai Buloh. Dah penuh. Begitu juga di tempat-tempat hospital yang lain. Berpeluh bila mereka pakai EPE. Adakah pernah kita merasakan terima kasih? Pernahkah kita dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah diri sipolan bin sipolan ini, doktor ke, nurse ke, HA ke, pemandu ambulan ke, rahmatilah keluarganya. Hindarilah sebarang penyakit agar tidak menjangkiti mereka, sebab mereka sedang berjuang di medan perjuangan. Saudara, ini harus ada pada diri kita. Saya haraplah saudara, saya berharap, saya berdoa dan saya amat menyeru kepada teman-teman yang sempat mendengar bicara saya malam ini, kita must show our appreciation. Sebab betul mereka ada gaji. Betul, tetapi jangan lupa, bukan gaji sahaja itu jadi taruhannya. Mereka ikhlas berjuang untuk kita. Yang berada di hospital, yang berada di klinik, yang berada di mana-mana sahaja. Santunilah mereka. Berhenti kereta, kalau ditanya, cakap selamat malam. Ada adab. Ini bangsa kita, bangsa yang harmonis, bangsa cita damai. Okey, saudara? Sebab itu, saya melihat apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib adalah satu benda yang jelas. Saya hairan. Kenapa pimpinan negara boleh memandang enteng, memandang sepi? Bila yang Datuk Seri Najib cadangkan, dia kata pertama sekali, dia minta supaya moratorium tidak ada faedah. Beri pada rakyat yang sekarang ni sedang terkesan lagi kerana PKP 3.0. Ya, hilang pekerjaan. Jadi moratorium pinjaman bank, pinjaman dengan syarikat-syarikat pinjaman berlesen, jangan dikenakan tindakan. 6 bulan saja. Berikan mereka moratorium tanpa faedah. Kemudian kata Datuk Seri Najib lagi, dia minta supaya Air Sinar 2.0 kali kedua. Sedangkan dulu lagi kita minta tak habis penuhnya, minta 10,000 dapat 5,000, dapat 3,000 dan sebagainya. Dan Air Lestari 2.0 pada kadar separuh versi 1.0 kata. Pun benda ini tidak melibatkan kos pada kerajaan. Hairannya kenapa pimpinan kerajaan tidak langsung mau menyantuni Menteri Kewangan yang dia tahu nak sanggah hanya orang punya pendapat. Kamu sedaplah duduk sebagai menteri, tapi rakyat yang menanggung derita. Bila orang bagi cadangan, Datuk Seri Najib beri pandangan cadangan. Itu sebab dia melalui, dia merasai derita rakyat.
Dia pernah menjadi Perdana Menteri. Dia tahu apa yang dirasa oleh rakyat. Banyak benda-benda ni sampai ke pengetahuannya. Dan tiba-tiba disanggah. Seolah-olah ini caranya nak cari populariti. Mangkuk punya orang kalau bersikap begitu. Dia nak menyantuni rakyat. Kemudian dia kata, berilah bantuan RM1,000. Bukan banyak pun. Untuk 4 juta dia penerima. Beri bantuan RM1,000. Kosnya baru 4 bilion. Dan beri geran perniagaan. Untuk geran perniagaan kecil. Yang mereka yang sekarang ni terkesan. Tak ramai mana pun. Bagilah sekali 1,000 sekali tugas. Termasuk bantuan kepada pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab. Jumlahnya lebih kurang 3 juta orang. Dah baru 3 bilion. Keseluruhan yang diminta kerajaan mengeluarkan daripada khazanah negara cuma 7 bilion. Kenapa beliau disanggah? Ini yang saya tak faham. That's I don't understand. I cannot brain. Kalau orang bagi pandangan yang baik, kamu sanggah dia. Ini pandangan saya, saudara. Ya, okey, kita tahu banyak orang dulu tak suka lah dia gini. Put aside, bukan saya katakan berkali-kali, ketepikan soal permasalahan peribadi, ideologi politik, tapi santuni rakyat. Now dalam peperangan ni. Jadi kalau segala bantuan dapat disalurkan kepada rakyat, jadi mereka pun tentunya akan melakukan safe lockdown, melakukan kendiri diri di rumah. Tapi ini tak berlaku. Dan kalau semua rakyat bersetuju di rumah, rakyat boleh, kerajaan boleh terus fokus apa cara nak selesaikan masalah COVID-19. Ini saja kita minta. Tapi apa yang berlaku, saudara? Tiba-tiba saya dapat dalam kiriman saya ini yang memeranjatkan saya. Ini memeranjatkan saya. Ini menteri daripada Tok Lebay kena jawab. Ini jangan marah saya. Saya bukan nak sentuh parti anda. Sebab pasukan Sedar Malaysia. Sedar Malaysia ni dia menerima macam-macam orang komplain sebagainya. Sedar Malaysia telah menerima satu doket yang dipenuhi maklumat mengenai 2 skandal katanya berkaitan dengan tanah yang dimiliki oleh Lembaga Getah Malaysia. Dan Sedar minta supaya yang bawa menteri sila buat kenyataan. Sebab ada tuduhan tanah sebut, contohnya tanah milik Lembaga Getah Malaysia. Yang pertama dia kata itu tanah yang milik Lembaga Getah Malaysia di lot nombor 200013. Lot lamanya 76 terdapat di Seksyen 88 Jalan Ampang. Tanah itu memang bernilai tinggi, saudara. Telah diputuskan untuk dipajak selama 15 hingga 10 tahun kepada sebuah syarikat yayasan dengan harga yang tidak masuk akal, iaitu 70 sen sekaki. Sedangkan paling kurang pun Jalan Ampang, saudara, adalah RM2.50 sekaki. Yang ini Pak Lebay kena jawab. Anda sudah berada dalam kerajaan sekarang. Begitu juga sebab ada tuduhan lah katanya bahawa yayasan sebut juga telah menaja menteri dalam kerajaan Perikatan Nasional untuk ke luar negeri. Ini ada allegation. Jadi Pak Menteri kena jawab. Dan yang kedua melibatkan tanah milik Lembaga Getah Malaysia di lot bernomor 20012 dengan nombor geran 79145. Dia lengkap dengan geran, nombor dan sebagainya. Sebab saya kata ada kebenaran ni. Juga di Jalan Ampang seluas 8.89 ekar. Mahal tu. Itu antara tanah di segitiga emas. Tanah ini juga dikatakan berstatus tanah warisan. Ialah tanah ini berzaman Tengku Rahman dulu lagi. Lembaga Getah Asli Malaysia. Kemudian pada 11 bulan 3, 11 Januari, Februari, Mac, 11 bulan Mac tahun lalu, katanya seorang menteri telah menghantar surat untuk tindakan Ketua Pengarah Lembaga Getah Asli Malaysia yang dipanjangkan dengan surat dari sebuah syarikat berhasrat untuk membeli tanah tersebut dengan harga yang begitu murah, iaitu RM1,032 sekaki persegi. Sedangkan harga pasaran paling kurang RM1,400. Jadi Pak Menteri kena jawab. Pak Menteri kena jawab. Sebab itu saya kata Pak Lebay, jangan sedap bercakap saja, mengeluarkan dakwah dan sebagainya. Jadi anda sekarang ni menjaga kementerian yang menjaga Lembaga Getah Asli. Ini duduk di bawah anda punya kementerian. Ini keadaan sekarang ni, kita tak mahu ada skandal. Sebab saya dalam saat-saat kita bercakap soal COVID ni, soal ini perintah kawalan pergerakan dan sebagainya, tiba-tiba saya terima satu berita. Ini tak seronok ni. Seorang ahli parlimen di Terengganu telah ditahan polis dalam sekatan jalan raya. Dia bukannya bagi kerjasama. Dia marah polis tahan dia sebab awak tak kenal ke? Saya wakil rakyat. Mangkuk punya wakil rakyat.
Dia tak puas hati kerana dia ditahan sebab polis nak tahu. Sebab kamu juga kamu bukannya kebebasan. Kamu juga seperti rakyat biasa saja. Dia polis menahan dia dan sekatan jalan raya. Dan kerana banyak sangat songeh, pihak polis pun cek. Rupanya dalam kereta itu ada seorang wanita, bekas isteri seorang artis. Jadi bagi saya gatal juga lapar lebay ni. Janda bekas bini orang pun diangkut sekali dalam kereta. Saya ada nama dan sebagainya, saya tak mau sebut lah. Sebab itu biarlah pihak polis mengendalikannya. Tapi kita melihat di sini, yang kau nak marah polis pasal apa? Sebab kau bawa janda tu dalam kereta. Nak tunjuk kepada kuasa. Ini yang saya kata, sepatutnya kita santuni warga polis yang berikhlas. Jadi mereka melaksanakan tugas dengan baik. Saya ini gambaran yang berlaku di negara kita ini. Kadang-kadang pemimpin ni kita harapkan mereka ialah sebab saya kata lebay. Dengar apabila berceramah, bersyarah, sedap dalil-dalilnya. Tapi kadang-kadang mereka lebih teruk lagi daripada kita. Buruk-buruk pun biar saya Kamar Amir ni cakap tak boleh nak kata apa pun, tapi dia tak ada cakap nak menjual agama. Jangan kita menonggang agama untuk kepentingan diri kita. Itu pandangan saya. Baik, saudara, kita balik pada ini permasalahan yang saya kata tadi. Untung secupak, ruginya segantang. Ini saya fikirkan sekarang ni kerana sebab saya kena ingat ini khusus untuk warga UMNO. Saya harap warga UMNO peringkat kaum parti lain jangan campur tangan. Ini pesan awal-awal. Jangan nak menambah garam di atas luka yang kami alami. Saya tengah marah dengan ahli Parlimen UMNO, marah dengan menteri UMNO. Sebab yang untung tak ramai. 9 orang dapat jadi menteri daripada UMNO. Mereka yang bergayut di rumah UMNO, berjuang kerana UMNO, akhirnya dapat jadi menteri. Untunglah mereka. Kita tak marah. Kita masih lagi menyangka mereka sebagai yang berhormat. Okay, kita mengharapkan mereka meneruskan perjuangan. Walaupun kita tahu mereka sambap aja dekat dalam tu. Dalam kabinet tak tahu buat apa. Kemudian 5 orang lagi untung. Ahli Parlimen juga bergelar sebagai Timbalan Menteri. Mereka yang berada bernaung di rumah UMNO. Serta beberapa orang lagi ahli Parlimen UMNO yang mendapat tawaran dalam scheme of things. Bagi saya scheme of things ni kalau mengikut dia punya kepahaman saya, rasuah. Scheme of things, kamu tak ikut, aku ikut. Kalau ikut, kamu dapat tawaran, dapat jadi chairman, dapat jadi itu dan sebagainya. Okey, mereka ni adalah dapat untungnya saya. Berapa orang sangat. Tetapi yang ruginya, ahli-ahli UMNO di akar umbi nak jawab macam mana? Sebab kita di peringkat akar umbi ni dimaki, dicerca oleh rakyat. Saya kena ingat, rakyat kita 32 juta. Ahli UMNO cuma 37 juta. Bukan 32 juta, 37 juta saya. Banyaknya pengundi atas pagar. Jadi mereka mengatakan, kami dah undi okey rakyat kau dulu. Tak sangka dia buat panggil dia ni. Mana nak tak muka? Sebab itu kita merasakan dalam keadaan begini, mereka yang untung, yang ruginya ramai. Itu saya katanya, untungnya secupak, ruginya segantang. Malahan yang paling saya marah lagi tu, kita dilihat seperti orang bodoh, berniaga buluh kasar. Kerana sebagaimana saya katakan, UMNO tak boleh lari. Bukan UMNO Pesir, bukan peringkat akar umbi. Bukan ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi. Pimpinan UMNO di tingkat 38. Mereka membuat keputusan menyokong pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Menyokong supaya Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tapi apa imbalan dapat pada ahli? Kita bukan minta imbalannya dapat kopi cawan, tidak. Untuk rakyat. Kena ingat perjuangan UMNO adalah perjuangan rakyat. Apa faedah yang diperoleh oleh rakyat yang diperjuangkan oleh UMNO? Hasil daripada sokongan kepada pimpinan yang ada pada hari ini. Sebab itu, bila ahli-ahli akar umbi cadang supaya tariklah diri daripada PBN, cukup-cukuplah. Tidak. Dan sekarang ni banyak orang cakap, ini sekarang ni orang UMNO ni meniaga buluh kasar. Akhirnya, hujungnya lebuh, pangkalnya resak. Sebab apa yang berlaku semalam? Semalam, hari cuti umum. Public holiday tak pernah berlaku dalam sejarah. Public holiday keluar surat rasmi memecat ahli Parlimen UMNO. Saya tak marah. Untuk mereka nak mecat, itu hak mereka. Kuasa dia sebagai menteri, tak ada masalah. Tapi kenapa buat tergesa-gesa?
Waktu masih lagi cuti umum. Dan kesalahan itu bukan mencuri harta khazanah daripada prasarana. Hanya kesilapan dia melayan wakil media yang saya pun marah. Sebab saya kata semalam memang saya nak bedah lah. Tak sempat nak bedah, rupanya Datuk Seri Najib dah berhubung dengan beliau. Dah bercakap dan dia minta maaf. So dia kalau begitu, dan dia pun berhasrat, dia kata kalau inilah saya akan memegang tanggungjawab, saya akan tarik diri. Itu baru bercakap dengan Najib, terima surat, you are fired. Ini apa punya cara pemerintahan ni? Tak boleh berunding. Tak boleh. Kenapa? Kerana ini berlaku pada warga UMNO. Kerana yang melakukan itu warga UMNO, ahli Parlimen UMNO. Kalau ini berlaku pada pimpinan mereka, senyap. Contoh, apa berlaku pada menteri yang menjaga apa ini, yang konon-kononnya lah. Yang jaga apa ini, perdagangan dan perindustrian. Yang masih sampai hari ini, big question mark. Apa cerita video disanakan? Apa cerita ahli Dewan Negeri dia yang ada tuduhan mengatakan melakukan satu perancangan untuk mencabul kehormatan kepada seorang gadis. Yang dicabul. Robohlah. Dan belum ada lagi. Sedang dia adalah ahli Dewan Negeri. Dia adalah setiausaha politik kepada menteri daripada kawasan PBN. Sepi. Apa berlaku? Banyak kita nak buka satu persatu saja. Jadi bila kat mereka saja tak ada masalah. UMNO ni hanya kena keceluparan. Saya tak nafikan. Memang cara dia celupar, memang tak patut. Kalau saya jumpa bercakap, tu tak boleh tu. Mana boleh marah boleh. Sepatutnya begitulah, kan? You must have a responsible. Dan Datuk Seri Najib dah telefon dia dan dia pun dah bercakap. Kalau ini keadaan, kalau ini kesalahan besar, maka saya bersetujulah untuk mentak jawatan. Belum apa-apa lagi. Kenapa? Ini adalah bola tanggung kepada mereka. Saya menyifatkan ini sebagai bola tanggung untuk mereka melakukan lipatan maut pada UMNO. Jadi warga UMNO kena berhati-hati. Sebab itu saya katakan, ahli-ahli Parlimen UMNO yang jadi DLC, yang jadi timbalan menteri, yang jadi menteri, cukup-cukup lah. Kita tidak mahu. Sebab itu saya tak setuju kalau Datuk Seri Tajudin buat kenyataan. Dah sudah. Itu yang kena pada tubuh badan. Tak payah nak jawab. Rakyat kata okeylah, setimpalah, kamu pun dah kena berhenti. Okey. Tapi kawan-kawan yang lain, kita mesti ada satu sikap spridiko. Ini sepatutnya kena ada di kalangan ahli UMNO. Cubit per kiri, per kanan terasa. Saya akan mengamuk apabila orang melakukan sesuatu pada presiden saya. Sebab dia presiden saya, dia bapa saya. Ini cubit pergi per kanan terasa. Apabila orang memperrekehkan Datuk Seri Najib bagi pandangan pun, dia kata nak cari populariti, saya akan mengamuk. Sepatutnya begitu. Ini tidak. Mereka masa senang, sambil-sambil makan, dekat Parlimen. Saya pun tak tahu saya masuk kat Parlimen. Kelab backbencher tu. Hai YB, hai YB, hai YB. Bila masa senang, bila kawan dirundung duka, seorang tak bercakap. What type of friend we have? You are not a leader like this. Kalau ini keadaannya, saya yakin apa yang berlaku pada rakyat di kawasan yang anda wakili, anda juga akan melakukan tindakan sama. Kalau bahasa orang Kelantan kan mapuhmu lah. Itu kalau bahasa kasar lah, saya minta maaf saudara. Maksudnya begitulah. Dia tak ambil peduli. Yang masing-masing nak jaga tembolok mereka, nak jaga perut mereka, bukan menjaga maruah parti. Maruah UMNO sekarang ini dalam keadaan cukup terdesak. Saya nak cakap terus-terus dalam keadaan begini, saya berharap agar sudah sampai masanya ahli-ahli Parlimen, soal ini kita tahu, ini adalah kerajaan yang dibentuk oleh Duli Yang Maha Mulia di Tuan Agong, itu kerajaan darurat. Okey, kita terima. Kita bukan nak menyanggah. Cuma tak perlu kita berada dalam kerajaan yang pimpinan yang sebegitu. Jadi mereka yang dilantik sebagai menteri, kita tahu. Sebab pelantikan itu dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Cuma nyatakan, tuanku, parti minta ampun dalam keadaan parti-parti memutuskan untuk kami tidak berada dalam kabinet sedia. That's all. Saya ingat tuanku bakal faham. Tapi seorang pun tak bersuara. Tahu-tahu nak salahkan Agong. Aku nak Agong kena buat begitu, Agong kena tahu begini. Hey! Kita punya separation of power. Istana takkan mencampuri urusan politik. Kena ingat itu saya. Separation of power kita, istana tidak akan mencampuri urusan politik.
Jadi biarlah ditangani oleh warga politik. Jadi warga UMNO kena. Warga UMNO kena. Sama ada dia menteri atau timbalan menteri. Nyatakan. Dengan ini hantar surat kami tarik jawatan. That's the best way. Sebab ahli akar umbi pun dah bagi tahu. Perhimpunan Agung dah bagi tahu. Bukan kerana ada isu Datuk Tajuddin. Tidak. Dari dulu saya dah katakan. Tapi kalau kamu tak mau buat, tunggulah masanya kamu akan dipatuk. Sebab itu saya melihat apa kenyataan yang Muhammad Datuk Azrina Osman selaku timbalan speaker, dia telah mengeluarkan satu surat terbuka kepada beliau menulis kenyataan ini kerana kecewa dengan rakan-rakan dalam kerajaan. Mana dia kecewa dengan rakan-rakan dalam kerajaan dalam kabinet menteri. Kenyataan Datuk Azrina Osman, ahli Parlimen Pengarang yang juga merangkap sebagai timbalan speaker. Dia kata, saya menulis kenyataan ini kerana kecewa dengan rakan-rakan dalam kerajaan. Soalan saya kepada Peguam Negara dan Menteri Hal Ehwal Undang-Undang mengenai kelumpuhan Parlimen tidak langsung dijawab. Itu dia marah, dia kecewa. Dia dah tulis surat ni 2-3 bulan dulu, tak dijawab pun. Dia nampaknya katanya penggantungan sesi Parlimen bukan sahaja telah membungkam demokrasi, malah melumpuhkan kemampuan pegawai kerajaan untuk bertindak terhadap perkara-perkara yang telah diutarakan oleh ahli-ahli Parlimen di luar Dewan Rakyat. Jadi beliau sebagai timbalan speaker, dia kecewa apabila Parlimen tidak bersidang. Sebab itu saya tak mahu lagi mencurah air ke dalam keladi, katanya. Sia-sia. Pokoknya dia kata, saya tidak nampak bagaimana lagi caranya agar Malaysia dapat bergerak dalam keadaan darurat kecuali Parlimennya bersidang. There is no way for Malaysia to move on unless the Parliament is installed back. Itu kenyataan beliau. Saudara, sebab apa yang dia katakannya lagi, dia kata bahawa kerana kerajaan lebih berminat mengenakan prosedur operasi standard SOP kepada rakyat. Jadi kata pimpinan kerajaan ini lebih berminat mewujudkan SOP. Sebab SOP ini tak boleh di-challenge. SOP ini tidak akan dibahaskan. Buatlah. Keluar rumah boleh tangkap. Tak pedulilah sekarang ni. Jadi akhirnya negara kita dilihat tidak demokratik, saudara. Jadi dalam keadaan begini, sudah sampainya ahli-ahli Parlimen UMNO ni, bagi saya lah, withdraw, tarik diri. Tak apalah, biarlah mereka perintah supaya segala penyakit, segala kudis yang ada dalam kerajaan pimpinan Perikatan Nasional ini tidak terpalit pada UMNO. Ini tidak orang akan menyalahkan UMNO. Orang akan melampiaskan kepada UMNO. Jadi akhirnya orang akan cakap, UMNO ni, parti ni ada pemimpinnya tunggu kayu. Bukan saya tak marah, ada orang menyatakan sebab presiden partinya tak ada presidennya tak ada Datuk Najib tak ada ahli Parlimen tak ada Pedih kita mendengar. Tapi nak kata-kata tidak, tak boleh. Sebab tidak berlaku. Sebab presiden, ahli majlis tinggi telah diberi blank check. Buatlah ini kehendak ahli akar umbi. Tak terlaksana sampai hari ini. Ini masalahnya. Saya faham. Sebab Datuk Seri Presiden sekarang ni sedang menghadiri perbicaraan. Datuk Seri Najib juga masih dalam perbicaraan. Kita tak boleh nak longgokkan segala kemarahan pada beliau. Sebab hari ini, kalau tengok hari ini, saya tengok chronological of event hari ini. Jelas bahawa beliau sekarang ni ditekan dengan perbicaraan terpilih. Sebab kes rasuah Datuk Zahid hari ini yang diteruskan, dia bekas penolong setiausaha bahagian hal ehwal immigration. Saudara Azman Azra telah dipanggil sebagai saksi. Dan agak menarik, keterangan saksi hari ini ketika disoal balas oleh Peguam Datuk Zahid, dia kata antara perkara yang paling penting, saksi mengakui bahawa sebarang keputusan memberi kontrak atau perlanjutan kontrak sesebuah konsesi di Kementerian Dalam Negeri adalah di bawah kuasa menteri. Okey. Bukan orang lain. Sebab ada surat daripada Perdana Menteri dan sebagainya. Persoalan ini timbul kerana Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB telah menulis surat pada 25 Mei 2013 bagi meminta sokongan berterusan. Bukan sekali, berterusan berkali-kali daripada Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Razak, untuk meneruskan perkhidmatan UKSB sejurus kerajaan dibentuk pasca Pilihan Raya 13. Walaupun Perdana Menteri membuat minit pada surat sebut, Menteri KDN untuk menyokong sebut, sebarang keputusan mestilah dibuat berdasarkan show hasil pembentangan dari mesyuarat Kementerian Dalam Negeri yang dimengusikan oleh Menteri, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi. Okay? Jadi menurut saksi KDN,
Keputusan tidak membuat keputusan tiada keperluan untuk tidak meneruskan perkhidmatan UKSB. Terpulang dia. Tapi dia menyambung keterangannya dengan mengesahkan bahawa kelulusan pengendalian SPPV-VLN One Country One Stop Center untuk negara China kepada UKSB dibuat pada 1 Ogos 2012 dan disahkan pada 8 Ogos oleh Menteri Dalam Negeri ketika itu Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein On. Ini faktanya. Datuk Zahid mengambil alih selepas itu. Tapi yang kena Datuk Zahid, bukan kena Hishamuddin. Kerana Hishamuddin berada dalam kabinet. This is what yang kita melihat. Ini kenyataan daripada Kementerian Negara Dalam Negeri. Saksi daripada pihak pendawaraya. Jadi ketika soal balas oleh DPP, pihak DPP iaitu Timbalan Pendawaraya cuba menimbulkan persoalan, adakah Datuk Zahid boleh melantik syarikat lain? Dia kata boleh tak syarikat lain dan sebagainya. Tapi bagaimanapun belum sempat saksi nak jawab, hakim dah tegur. Dia kata ini apa hal? Ini tak relevan lah. Zaman ke perbicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu, not relevant question. Iyalah, sekarang ni syarikat yang dikatakan rasuah tu UKSB. Yang kontrak itu ditandatangani oleh Hishamuddin. Ini dibicarakan di mahkamah. Saya boleh bercakap benda ni, it's not contempt of court. Sebab ini telah pun dibicarakan di mahkamah. This is a fact. Jadi antara persoalannya, Perdana Menteri pertama dia kata tak boleh buat keputusan. Datuk Hishamuddin melantik UKSB sebagai kontraktor pada 2019. Dan Datuk Zahid cuma meneruskan kontrak yang dia sah. Dia dah nak jadi menteri. Okey, yang ada okey lah. Nanti tersinggung pula kawan punya dah luluskan, biarlah. Dan tidak ada kepentingan. Bagaimanapun itu setakat intipati hari ini sahaja. Hari ini punya perbicaraan. Dan sebab itu saya katakan, beliau dalam keadaan tekan ni, jangan kita letakkan pressure. Tetapi menteri-menteri yang lain dah tahu keadaan begini. Ni teruk presiden aku kena ni. Bapak kita kena ni sekarang ni. This is high time for me. Tuan Sri, Tan Sri Presiden, Tan Sri Perdana Menteri, dengan ini kami menarik diri. We cannot prolong. Sebab dalam apa keadaan pun sekarang ni, sikit aja kena pada Tajuddin, terus kami dimalukan. Dan sekarang ni, the tarnish, keburukan sekarang ni, teruk untuk UMNO nak cuci. Kita tahu, kita tak nafikan apa yang dilakukan Datuk Seri Tajuddin Rahman memang tak sepatutnya. Gelak-gelak dalam seorang berduka cita. Okey. Tapi bukanlah caranya. Nak hukum dia berhenti, panggil. Macam saya kata semalam. Datuk Tajuddin, saya nak beritahu kat you, bahawa keadaan begini, ini kerajaan kami tak mau begini. Okey, saya ingat eloklah letak jawatan. Kalau memang ni, dia senator. Yang kau nak pecat ni wakil rakyat. Dia ahli parlimen di Pasir Salak. Dia ada berpuluh ribu di belakang dia. Kamu hanya kerana Tan Sri Muhyiddin saja mencalonkan kamu dilantik sebagai senator. You go have a followers. Kamu tak ada pengikut. Tiba-tiba kamu nak tunjuk lagak kamu. Kerana dia adalah daripada UMNO. Saya tak salahkan tindakan itu. Tetapi yang saya kesalkan sangat-sangat dilakukan pertama sekali, kesalahan itu bukanlah mencuri duit rakyat. Patutnya sekarang ni sebab itu saya menuntut pembelian vaksin yang diluluskan oleh kerajaan, yang diluluskan oleh kementerian kamu. Kamu kena cek satu persatu apakah pembelian itu tuntas dan mengikut prosedurnya dan harganya adalah setara dengan negara luar. Kita tidak mahu melihat adanya sebarang percaturan tempang dalam pembelian vaksin. Kalau tidak, jika berlaku perubahan kerajaan, kita akan tuntut kerajaan yang akan datang supaya meneruskan tindakan undang-undang. Bagi kita, wang rakyat 1 sen pun kita akan tuntut. Ini adalah wang hasil titik peluh rakyat. Rakyat berendam air mata, kamu berlendam dengan kekayaan kamu. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.